bab yang menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian terperincinya rekod yang dilakukan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bab khusus berkenaan dengan rambut sahaja. Details. Ya. Mana tokoh yang lain di dunia ini yang diceritakan tentang dirinya sampai rambutnya diceritakan secara terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi untuk kita sama menyambung pengajian kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-24, bab yang ketiga, bab maja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian terperincinya rekod yang dilakukan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bab khusus berkenaan dengan rambut sahaja. Details. Ya. Mana tokoh yang lain di dunia ini yang diceritakan tentang dirinya sampai rambutnya diceritakan secara terperinci. Kita kenal tokoh-tokoh besar di dunia ini, tapi bagaimana rambut mereka? Wallahu alam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bab khusus berkenaan rambut sahaja. Hadis yang pertama, haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Ismail ibnu Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Haddatsana Ali, yakni telah khabarkan kepada kami Ali bin Hujr, yakni Imam Ali bin Hujr adalah guru kepada Imam Tirmizi.
Ya. Amba'ana telah khabarkan juga kepada kami Ismail bin Ibrahim. Ismail adalah guru kepada Ali bin Hujr. Daripada Humaid, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua-dua telinga. Ya. Sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan rambut baginda adalah panjang, ya, panjang. Ya. Memang orang zaman dahulu memang panjang-panjang. Ya. Rambut lelaki memang panjang. Kalau kita jumpa hang tuah pun begitu juga. Jumpa hang jebat pun begitu juga. Jumpa demak pun macam tu juga. Jumpa semerah padi pun begitu juga. Memang begitu rambut orang dulu. Lelaki ni apabila rambut dia panjang sebab menyelahkan kejantanan mereka. Mereka sentiasa bergempur, berperang. Jadi rambut yang panjang ni menunjukkan gah. Dia menambahkan kegerunan kepada pihak musuh. Ya. Bukan bermakna zaman dulu tak ada barber. Dulu tak ada kedai gunting rambut. Zaman dulu tak ada pisau cukur. Tahap pisau cukur mereka boleh jadi lebih tajam daripada kita. Gunting mereka lebih tajam daripada kita. Ya. Jadi Rasulullah ni sepanjang hidup baginda kebanyakan masanya adalah berambut panjang. Kalau direkodkan sebagai botak itu hanya sekali dua sahaja. Itu pun ketika umrah dan juga haji. Ketika umrah dan haji, dua kali direkodkan yang baginda membotakkan kepalanya. Selain daripada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah berambut panjang. Dan hadis yang pertama ini mengatakan rambut baginda itu mencecah kepada panjang, mengurai ke belakang sampai mencecah kepada di sini pertengahan kedua-dua telinganya. Di pertengahan. Di pertengahan. Rambut baginda akan dibiarkan panjang daripada depan nanti di belakang. Kalau nak potong, baginda akan potong di bahagian belakang. Baginda tak potong berjambul sini, berjambul sana. Ya. Potong nipis bahagian sini, tepi dibiarkan di bahagian atas. Tidak, baginda tidak melakukan yang sedemikian. Bahkan baginda tidak menyukai hal itu dilakukan oleh umatnya yang lelaki. Ya. Baik. Hadis yang kedua, Haddatsana Hannad bin Sari berkata, Haddatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku saling bermandi. Aku dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi daripada bejana yang sama. Siapa yang mandi dengan Rasulullah? Sayyidina Aisyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut, yakni terjuntai yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Jadi apabila kita sebutkan rambut Rasulullah ini panjang, maka kadang-kala panjang itu berubah-ubah. Sebab rambut kita ni memang makin lama makin panjang. Ya. Kadang-kala Rasulullah bila nak potong pendek tu, baginda pendek sampai pertengahan lehernya. Rambut belakangnya mencecah sampai pertengahan leher. Leher pula. Pertengahan telinga. Pertengahan telinga. Kadang-kadang apabila dibiarkan mengurai tumbuh, rambut tersebut boleh mencecah kepada bahu Rasulullah, atas bahu sedikit Rasulullah, di pertengahan leher Rasulullah, begitu. Jadi daripada hadis ni, Siti Aisyah bagi tahu tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana panjangnya sampai di atas bahu Rasulullah, di bawah daun telinga, di bawah bahu. Sudah tentu indah dah. Begitu tampannya Rasulullah dengan rambut panjang yang seperti itu. Ya. Dan pelajaran daripada hadis ini juga kita dapat mempelajari bahawa tidak mengapa untuk suami dan isteri mandi bersama. Dia menambahkan lagi kasih sayang antara suami dan isteri. Mandi daripada bejana yang sama. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat menghargai wanita.
dan meletakkan kehormatan dan kemuliaan pada wanita. Kalau bangsa yang memandang hina kepada wanita, dia tidak ingin mandi bersama dengan wanita seperti ini, ya. Tidak ingin mandi sama bejana. Bagi dia, bekas daripada wanita ni kotor, ya. Dan ini memang berlaku zaman jahiliyah. Wanita-wanita memang dipandang hina, bukan sahaja di dunia Arab. Pergilah dunia Eropah, kajilah sejarah Eropah, kajilah sejarah Barat, kajilah sejarah India dan China. Bagaimana wanita diperlakukan, bagaimana wanita dilayan. Kadang-kadang layanan itu seperti binatang, seperti bukan seorang manusia yang berperasaan, seperti hidupan yang berupa haiwan, ya. Bila kita kaji sejarah, kita akan dapat tahu dunia Eropahnya dengan dunia Arabnya, dunia mana-mana wanita ni diremehkan, suatu hidupan yang seolah-olah hina, hidupan yang keji. Kalau di zaman Arab jahiliyah itu, hatta ketika Rasulullah masih hidup lagi, ketika baginda masih kecil, kanak-kanak, sebelum menjadi Nabi, sebelum jahiliyah dihapuskan sepenuhnya, wanita yang datang haid ni, lelaki dia tak nak langsung tidur dengan dia. Dia kena, dia punya custom dia, wanita haid dia kena duduk dalam bilik, tak boleh mandi, tak boleh tukar pakaian, duduk saja dalam bilik. Sebab bagi dia, wanita haid ni dah kotor sekotok-kotoknya, macam ayam acak. Ayam acak apa? Ayam longkang. Hina. Jadi kotor. Tak boleh mandi, tidak dibenarkan mandi, tak boleh keluar daripada bilik dia. Maksudnya memang diperlakukan dengan hina. Rasulullah lah yang menaikkan martabat wanita. Kehormatan wanita itu diperjuangkan haknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang memartabatkan wanita. Sebab itu kita tersenyum melihat perjuangan feminis daripada kalangan orang Islam. Orang Barat ni dah memang feminis. Kita faham memang orang Barat memang mereka ada pengalaman sejarah yang hitam, lagi gelap gelita terhadap wanita. Jadi mereka bangun di atas perjuangan tersebut, memperjuangkan hak wanita, ya. Tapi kalau orang Islam nak ambil perjuangan tersebut, nak pakaikan dalam Islam, memang tak kena lah. Rasulullah adalah tokoh yang menaikkan martabat wanita, yang perjuangkan membebaskan hak wanita. Tiba-tiba ada orang Muslim daripada kalangan orang Islam yang nak jadi feminis, yang ingin memperjuangkan hak wanita dalam Islam. Tak kena lah, ya. Dia kata kenapa, antara contoh yang diperjuangkan sampai syariat pun dipertikaikan. Kenapa lelaki dapat kenapa perempuan dapat separuh daripada lelaki, daripada harta warisan? Kalau dia ada dua beradik, mak ayah dia tinggalkan 1 juta, ya, 1 juta. Jadi jumlah 1 juta itu akan dibahagikan antara keduanya. Tetapi adik perempuan, katakan dua adik beradik dia, satu lelaki satu perempuan, nisbah dia 1/2. Lelaki dapat 1/2, perempuan dapat 1/2 daripada lelaki. Itu faraid. Jadi berapa ya? Ya. 1/4-nya. 1/4 bermakna lelaki dapat
750,000. Perempuan dapat 250,000. Tak separuh juga. Tak apalah, maksudnya dia ada kiraan lah. 300 kalau 400 600 bagi 300, lebih kurang lebih kurang lelaki dapat 660, perempuan dapat 330, macam tu. Lebih kurang lah kan. Lelaki dapat 660,000, perempuan dapat 330,000. Lelaki dapat 666,000 lah patutnya. 666,666. Perempuan dapat 333,333. Kan itu separuh lah. Itu separuh. Jadi ada yang memperjuangkan, kenapa ini menzalimi hak wanita? Padahal Islam yang memartabatkan. Pada awalnya sebelum ni perempuan tak mewarisi pun. Dan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah mensyariatkan bahawa perempuan pun dapat bahagian. Tapi oleh kerana perempuan dapat bahagian yang separuh, tapi dia full untuk diri dia, dia tak ada tanggungan lain-lain. Tapi lelaki Allah Ta'ala jadikan dia bertanggungjawab ke atas banyak tanggungan di bawah dia, maka dia dapat lebih. Memang Islam aturkan cantik dah. Ini dipertikaikan lagi. Itu bab syariat. Dan bab-bab lain dia nak sama bebas macam lelaki boleh buat apa, perempuan pun boleh sekali. Maksudnya nak sama rata. Memperjuangkan hak wanita nak sama rata dengan lelaki. Maka tak balance. Kalau nak sama rata daripada 50-50, tak balance. Baik, itu pengajaran daripada hadis ini. Rasulullah SAW memuliakan wanita. Baginda orang yang insan yang termulia, tak ada masalah nak mandi dengan isterinya. Sudah tentu Rasulullah ketika ini umurnya sudah 50 lebih. Baginda bernikah dengan Sayyidina Aisyah, umur Rasulullah ketika itu sudah pun 50, umur 50 lebih kurang. Umur 50. Jadi 50-an bermandi-mandi ni umur Rasulullah pertengahan tu 55, 54 begitu. Jadi soal usia tidak menjadi penghalang untuk mandi bersama-sama. Tidak menjadi penghalang. Kalau ada orang nak amalkan lagi, dah tua-tua pun still okay. Jadi benda tu tak hanya suatu novelty ketika muda sahaja. Sampai tua pun, Rasulullah ni umur berapa ni? Ni bukan Rasulullah umur muda ni. Bukan ketika usia terang-tang-tang ni. Perlu faham dulu bila umur Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Perkara ketiga daripada hadis ini, kita dapat tahu Rasulullah adalah suami yang romantik. Hadis ni panjang lagi, macam mana Siti Aisyah bermain-main dengan berebut air, mengambil air dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang romantik. Semakin kita mengkaji syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita dapat tahu betapa romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kurniakan kita suami yang romantis. Maksudnya suami yang sedia ada tu Allah romantiskan dia. Tak mustahil. Kalau yang sudah romantis tu alhamdulillah. Ada yang jenis dapat suami yang macam ala-ala drama punya kan, jiwang punya, skema Korean punya. Ada orang dapat suami yang jenis, dia ingat dalam drama aja macam ni, rupanya real life ada. Masih wujud lagi. Tapi siapa yang menghayati
Rasulullah, keromantisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mengamalkannya, maka akan mudah baginya. Ya. Dan kalau suami itu tak romantis, maka isterilah yang kena jadi romantis. Tak apalah, kalau suami aku tak nak romantik, biar aku yang mulakan dulu. Biar aku start dulu. Jangan tunggu suami tu, nanti lepas sudah. Lepas sudah tak dapat nak menghayati makna keromantisan rumah tangga tu. Kering je. Tak apalah, kita mula dulu. Bila hadis macam ni, dia bukan saja kata laki saja kena buat, perempuan pun kena buat juga. Jadi kita tak tunggu suami kita bagi bunga pada kita, kita bagi bunga pada dia. Biar padan muka dia, bagi dia sejambak bunga mawar merah. Special. Surprise. Kalau kita balik ni, suami kita hadiahkan kita bunga, tak payah sejambak lah, satu tangkai je atas meja. Love you. Bermakna apa kan? Surprise. Ni memang betul-betul surprise. 30 tahun kahwin dah ni. 30 tahun, 40 tahun dah. Bunga rose. Kalau tak warna merah pun tak apa, warna putih pun tak apa. Rose putih. Suami kita ni gesture sikit pun, kalau dia petik bunga raya depan rumah tu pun kasih cantik-cantik sikit bungkus, tak, I love you. Bermakna surprise. Manusia kan suka surprise. Orang bagi kita hadiah, surprise. Suka. Oleh kerana Allah ciptakan kita begitu, suka surprise. Di dalam syurga, Allah surprisekan kita pada setiap saat. Setiap detik Allah surprisekan kita dengan kenikmatan yang berbeza dengan sebelumnya. There is no such thing as stagnant in paradise. Tak ada yang satu term je macam tu, sekata, tidak. Semuanya bertambah, kelazatan bertambah, kesedapan bertambah, panorama, scenery, pengalaman, kenikmatan dalam syurga, semuanya bertambah in every second. Kita ni kalau setahun setiap tahun kita dapat surprise daripada manusia pun dah okey. Kadang-kadang setahun berlalu pun tak dapat surprise. Allah surprisekan kita setiap saat. Kita teruja dengan syurga ini pada setiap saat. Kita jakun dengan syurga pada setiap saat, sebab Allah cantikkan dia dan indahkan dia pada setiap saat. Dia tak ada sesuatu yang sekata dalam syurga, tidak. Dan penambahan dan enhancement itu berlaku secara infinity. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Allah surprisekan kita. Jadi tidak akan hilang novelty dalam syurga. Di dunia ni, kadang ada benda hebat macam mana pun, dia boleh hilang novelty. Betul tak? Benda tu hebat macam mana, lama-lama dia hilang novelty. Mula-mula jakun. Apa maksud hilang novelty? Mula-mula jakun, dah lama-lama biasa. Dah biasa. Ya. Tapi syurga ni semakin lama dalam syurga, setiap saat kita semakin jakun, semakin terkejut, semakin teruja, maksudnya semakin terkesima melihat subhanallah. Macam kat dunia ni kita dapat seperti wow kat orang jakun. Dalam syurga begitu, wow, tak pernah jemu, tak pernah bosan di dalam syurga. Bayangkan, bukan nak hidup 10 juta tahun dalam syurga. Bukan nak hidup 100 trilion tahun dalam syurga. Selama-lamanya kekal abadi. Infinity, eternity, dan segalanya bertambah. Ya. Dan dalam keadaan Allah tak bosankan sedikit pun ahli syurga. Tak hilang sedikit pun novelty, kenikmatan di dalam syurga. Hebatnya Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang beriman. Hadis yang berikutnya,
Haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Abu Qatan, haddatsana Syu'bah daripada Abi Ishaq daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang berbadan sedang, jauh di antara kedua-dua bahunya, yakni Rasulullah SAW memiliki bahu yang bidang. Rambut baginda SAW terjuntai menyentuh kedua-dua daun telinganya. Menyentuh kedua-dua daun telinganya, ni daun menyentuh sampai ke bawah. Ya. Apa maksud berbadan sedang? Maksud baginda tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, tapi sedang, dan badan baginda sasa. Badan baginda tidak terlalu tinggi lampai dan tidak terlalu tinggi rendah, tetapi sederhana daripada kalangan kaumnya. Ya, itu maksud berbadan sedang. Hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab ibnu Jarir bin Hazim berkata, haddatsani ayahku daripada Qatadah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menjawab, rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam sampai mencecah kedua-dua daun telinga baginda. Daun telinga sampai ke bawah. Tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu bergulung. Tidak terlalu lurus, ini tidak terlalu tegak kaku, tetapi pertengahan di antara keduanya, iaitu ikal mayang. Rambut baginda berombak. Ya, ini menambahkan lagi ketampanan dan keindahan rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah daripada Ibnu Abi Najih daripada Mujahid daripada Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, ini semua nama-nama ulama. Mana tahu nak dapat idea nak namakan anak ke? Ummi Hani. Dapat anak perempuan Ummi Hani, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hani kat situ bukan madu ya. Hani kat situ maksudnya tenang, damai. Ummi Hani, ibu kedamaian. Hani. Jaranglah orang Melayu nama Ummi Hani. Ya. Rika Modena, nama anak Rika Modena. Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah ketika Fathu Mekah, yakni pembukaan kota Mekah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan rambutnya menjadi 4 jalinan. Allah Akbar. Ketika Fathu Mekah, kota Mekah jatuh, semuanya berada dalam tampuk pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ini signifikan kan peristiwa ni. Ini tempat lahir Rasulullah. Rasulullah diusir daripada tempat ini. Tempat Rasulullah diboikot, tempat Rasulullah diazab, diseksa. Tempat Rasulullah disingkirkan, dipandang hina, diejek, dikeji, dicela, dicaci, dicerca, dimaki, disumpah seranah, disusahkan. Dengan takdir Allah SWT, pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah masuk ke kota Mekah sebagai pemerintah Mekah. Allah. Ini tempat Quraisy, tempat Quraisy bertakhta. Adakah kita tahu bangsa Arab ini, kabilah Quraisy adalah yang teratas sekali. Bangsa-bangsa Arab semuanya memuliakan Quraisy. Dan mereka semua setiap tahun sebelum Rasulullah lahir, mereka semua pergi haji. Dan mereka tahu keutamaan peranan Quraisy dalam menguruskan jemaah haji. Haji ni, jemaah haji ni, wukuf di Arafah, di Muzdalifah, bukan zaman Rasulullah saja. Zaman Nabi Ibrahim ni, semua keturunan Nabi Ibrahim ni, orang-orang Arab ni keturunan Nabi Ibrahim. Baik yang duduk di Yaman, duduk di Oman, duduk di Dubai, duduk di Abu Dhabi, duduk di Qatar ataupun Bahrain, duduk di Syam, kebanyakan mereka keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Mereka semua mengerjakan haji sebab ini tinggalan nenek moyang mereka. Ya.
Orang tawaf sebelum Rasulullah lahir lagi, orang sudah tawaf, tapi ialah bercampur aduk lah, dengan ada yang tercampur dengan kekufuran, kesyirikan, ambil berhala, ada yang tawaf dalam keadaan tanpa pakaian, macam-macam. Tapi ibadah haji itu memang ada, ritual haji itu memang ada di kalangan bangsa Arab. Dan orang tahu kedudukan bangsa Quraisy di kalangan Arab. Dan apabila Rasulullah SAW yang juga merupakan Quraisy, tiba-tiba kota Mekah yang menjadi tempat tumpuan seluruh bangsa Arab setiap tahun ini, pemimpinnya adalah Nabi SAW. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia ketika itu masuk Islam berbondong-bondong. 70,000 daripada Yaman datang waktu Fatah Mekah. Lepas Fatah Mekah berbondong-bondong, bukan saja daripada Yaman, daripada Oman, daripada segenap tempat. Orang-orang Arab semuanya menyerah kepada Rasulullah SAW. Semua orang Quraisy masuk Islam. Bayangkan Quraisy yang dahulu tu, kafir Quraisy kan, kita selalu dengar, semua masuk Islam. Sampai Hindun yang membelah hati Hamzah, memamahnya, pun masuk Islam. Orang bertanya, Hindun, kau kenapa masuk Islam? Dulu kau kata kalau keldai kau masuk Islam, kau takkan masuk Islam. Aku tak masuk Islam, tapi Islam dah masuk aku. Sebab akhlak Rasulullah sangat hebat ketika Fatah Mekah. Bagi dia maafkan semua. Yang semua ketika di Mekah dahulu, ketika Rasulullah diseksa, Rasulullah maafkan semua. Terkejut orang Quraisy. Begini. Padahal berada di tapak, di tempat yang kukuh, otoriti, kuasa pemerintahan, askar bawah dia, batalion tentera bawah dia, polis bawah dia, dia boleh balas dendam. Dia berada di kedudukan dan posisi untuk balas dendam. Tapi baginda memilih untuk memaafkan. Memaafkan. Ketika itu dah ramai orang lari daripada kota Mekah. Dia tahu ini peluang yang terbaik nak balas dendam terhadap kita semua. Lari. Bila Rasulullah umumkan kemaafan, terus orang yang tinggal di kota Mekah pecut kuda mereka, panggil balik keluarga-keluarga yang dah tinggalkan. Kata boleh, balik Mekah. Rasulullah maafkan, Muhammad maafkan. Kau biar betul. Serius ke Muhammad maafkan kita semua? Iya. Kau ada muka pembohong ke ni? Ada muka temberang? Iyalah, jom kita balik. Ikrimah bin Abu Jahal, dah dekat sepadan dah. Ikrimah anak Abu Jahal balik, terus jumpa Rasulullah masuk Islam, jadi sahabat yang hebat. Ikrimah, dan ramai lagi masuk Islam. Abu Sufyan jadi sahabat yang setia. Anaknya Sayyidina Muawiyah, isteri Abu Sufyan, Hindun yang upah Wahsy tu, bunuh pakcik Rasulullah SAW, jadi sahabat yang setia. Ini kota Mekah. Rasulullah masuk dalam keadaan rambut baginda agak panjang, dan baginda kemaskan dengan baginda ikat 4 tocang. Apa maksud 4 jalinan? 4 tocang. Apa maksud tocang? Susah pula saya nak. Tocang ni rambut kita tiga kan pintal. Dapat satu tocang. Ambil lagi 3, pecah 3, jalin kan, ikat hujung dia, jadi another tocang. 4 tocang semuanya. Saya tak dapat bayangkan betapa hebatnya wajah Rasulullah ketika itu dengan 4 tocang. Ya. Betapa handsomenya Rasulullah dengan 4 tocang ini. Rambut sudahlah ikal mayang, diikat pula 4 tocang begitu. Kasih kemaskan lagi. Allahu Akbar. Haddatsana Suaid bin Nasar, haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Ma'mar, daripada Sabit Al-Bunani, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua-dua telinganya. Haddatsana Suaid bin Nasar, haddatsana Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Yunus bin Yazid, daripada Az-Zuhri, haddatsana Abdullah bin Abdullah ibni Utbah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya menyikat rambutnya ke belakang.
Sedangkan orang-orang musyrik menyikat rambut mereka dengan membahagi dua, yakni ke kiri dan ke kanan. Dan Ahlul Kitab menyikat rambutnya ke belakang. Baginda Rasulullah SAW lebih gemar untuk muwafaqah, yakni bersetuju dengan ahli kitab, selagi perkara itu tidak diperintahkan sesuatu pun. Kemudian baginda Rasulullah SAW membahagikan rambutnya. Pendek kata begini kesimpulannya. Pada awalnya ketika Rasulullah SAW masuk kota Madinah itu, sama ada di Madinah ataupun ketika di Mekah lah, tapi nampak gaya di Madinah. Baginda SAW apabila sikat rambut, pada asalnya baginda sikat ke belakang. Sebab apa? Sebab Ahlul Kitab apabila mereka sikat ke belakang. Jadi baginda lebih dekat, lebih suka untuk meniru gaya orang Ahlul Kitab nak berbanding orang musyrik. Orang musyrik apabila mereka sikat belah tengah. Ni apa maksud belah tengah? Maksudnya macam mula kita sikat ke belakang, lepas tu kita sikat ke tepi. Buat giduk macam ni. Ya. Tapi rambut Rasulullah panjang lah kan? Maksudnya bagi dua begitu, nanti kemudian rambut baginda akan diselitkan di atas telinga. Jadi kenapa? Kerana Rasulullah SAW pertamanya lebih nak menghampiri Ahlul Kitab. Kerana Ahlul Kitab ni ajaran mereka ajaran Tauhid. Jadi Rasulullah lebih gemar untuk nak lebih mirip dengan Ahlul Kitab dalam sikat rambut. Tapi nampak gaya sebenarnya Rasulullah lebih suka belah tengah. Nampak gaya Rasulullah sebenarnya lebih suka belah tengah, tapi Rasulullah sengaja nak ikut Ahlul Kitab dulu, belah tengah. Pertama dengan sebab supaya lebih mirip dengan orang yang ada sentuhan kitab yang terdahulu yang diturunkan kepada Nabi-Nabi. Walaupun mereka dah banyak terpesong, tetapi mereka masih banyak berada dalam kepercayaan Tauhid. Dan yang kedua, Rasulullah ingin mengambil hati mereka. Mengambil hati siapa? Ahlul Kitab. Memang banyak dalam hadis kita jumpa Rasulullah melakukan sesuatu yang nak ambil hati Ahlul Kitab supaya mereka tertarik dengan Islam. Contohnya Nabi SAW menghadap ke kiblat Masjid Al-Aqsa, Palestin. Ketika itu Ahlul Kitab sangat mengagungkan Palestin. Mereka tak agungkan Mekah. Ahlul Kitab mereka mengagungkan Palestin. Jadi bila perintah sembahyang turun, Rasulullah SAW menghadap ke Palestin selama 16 bulan. Kemudian dipindah kiblat tersebut ke Kaabah, Mekah. Kenapa? Nak ambil hati Ahlul Kitab. Tapi apabila mereka nampak tak berapa nak berminat juga, yang Rasulullah sangat-sangat meminta daripada Allah, meminta izin untuk ditukarkan kiblat semula ke Kaabah, dan ia diperkenankan. Dan demikian juga dengan rambut. Apabila Rasulullah tengok sudah orang Ahlul Kitab pun tak berapa nak berminat dan sebagainya, Rasulullah pun mula belah tengah. Dan kita tahu bahawa di situlah apa yang Rasulullah suka sebenarnya. Baik. Hadis yang terakhir dalam bab ini, Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, daripada Ibrahim bin Nafi' al-Makki, daripada Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ummi Hani radhiyallahu anha berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalinkan rambutnya menjadi 4 bahagian. Menjalinkan maksudnya mentocangkan rambutnya, mengikat menjadi tocang. Kita jangan ingat tocang ni bukan perempuan juga buat tocang. Ya.
Kalau kita petikai di situ, nanti kita petikai rambut panjang Rasulullah SAW. Bukan perempuan je ke patut rambut perempuan? Kenapa Rasulullah menyerupai perempuan pula? Jadi kita kena faham latar belakang sesuatu tempat, zaman, masa. Kita ni lelaki yang berambut pendek ni baru zaman moden ni. Bila ada etika kerja, kod pergi sekolah, etika, barulah dirapikan, dipotong rambut dan sebagainya. Tapi orang-orang zaman dulu ni, hatta tok nenek moyang kita di alam Melayu ni pun berambut panjang, lelaki. Dia bukan sesuatu yang menyerupai perempuan. Jadi lelaki memang berambut panjang. Bukan saja Rasulullah, pada sahabat-sahabat yang lain juga berambut panjang. Bukan saja di dunia Arab. Kalau zaman dahulu ni memang di mana-mana pun, dunia Eropah ke, dunia alam Melayu ke, alam Cina ke, memang rambut panjang. Kalau sejarah di Cina tu, rambut panjang tu lagi panjang tu, tocang dia tu sampai ke pinggang. Jadi kita jangan ingat tocang ni khusus perempuan, rambut panjang khusus perempuan. Ini juga sesuatu yang unisex. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Cuma dalam agama kita ini diambil kira adat setempat, budaya setempat. Kalau seseorang itu pada satu tempat yang kalau dia berambut panjang boleh menimbulkan fitnah kepadanya, maka tak perlu dia berambut panjang. Melainkan kalau dia betul-betul ikhlas nak ikut sunnah, nak berambut panjang, ni untuk lelaki. Maka kalau dia nak ikut sunnah, maka dia kena fahamkan orang sekeliling dia, kenapa dia berambut panjang. Jangan dia berambut panjang sebab nak tiru rockers. Tapi kalau setiap kali orang tersalah faham dengan dia, teringat dia perempuan dan sebagainya, maka dia perlu fikirkan, sebab sunnah berambut panjang ni, dia sunnah yang berkaitan aksesori. Sunnah yang berkaitan aksesori ni dia bukan suatu tuntutan wajib. Jadi seseorang itu perlu lihat kepada budaya setempat, keadaan sekeliling, kebiasaan setempat. Jika ia menimbulkan fitnah, maka tidak perlu. Dan jika seseorang itu benar-benar ingin mengikuti sunnah Rasulullah, dan kita yang lihat lelaki yang berambut panjang, kita semua kena bersangka baik bahawa hatinya itu benar-benar ingin mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita ingat dia ni berlekutu ke apa ni, kita jangan bersangka buruk. Dia ni terkesan dengan apa ni, Nirvana ke, terkesan dengan rockers mana ni, rock kapak ke apa ni, rambut panjang, mak rockers. Jangan, sebab bila benda tu berkait dengan Rasulullah SAW, kita jangan merendah-rendahkan, jangan meremeh-remehkan. Kita sangka baik, tugas kita bersangka baik. Dan perempuan memang sepatutnya berambut panjang lah, yang sepatutnya berambut panjang. Panjang mana ni? Panjang macam mana? Dia pun tidak ada ukuran yang khusus bila kita panjang tu, Tapi kita dapat tahu bahawa kalau kebiasaan lelaki itu, Rasulullah SAW berambut panjang itu atas bahu, maksud secara kebiasaan, maka panjangnya rambut wanita itu adalah melebihi bahu. Sama ada menyentuh bahu ataupun bawah daripada bahu, itu panjang. Kalau tak untung pendek. Perempuan tu pun kata, saya tengok Rasulullah pun mencecah daun telinga, saya pun nak buat daun telinga juga, kan? Itu dia kena minta izin suami dia. Kalau suami dia izinkan, bolehlah.
Tapi perempuan yang potong rambut pendek macam tu, kalau dia nak jadi tomboy, nak menyerupai lelaki, haram. Salah. Walaupun asal hukumnya harus. Asal hukumnya kalau perempuan nak potong macam jenis pendek lelaki punya pendek kan. Tapi bukan pendek yang macam betul-betul pendek lelaki, tidak, maksudnya rambut tu panjang tapi dia mencecah kepada telinga dia ke ataupun kepada pertengahan leher. Asalnya harus. Tapi kalau dia buat untuk menyerupai lelaki, sebab dia nak jadi tomboy, haram. Lelaki begitu juga, walaupun pada asalnya untuk memanjangkan rambut itu harus kan? Tapi kalau dia nak buat tu sebab nak menyerupai perempuan, haram. Lelaki yang nak panjangkan rambut dia sebab nak menyerupai perempuan, perbuatan itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Siapa lelaki yang nak menyerupai perempuan dan perempuan nak menyerupai lelaki, perbuatan itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan yang nak potong rambut lebih pendek daripada kebiasaan panjang rambut wanita, nak pendek sini ke, kadang mungkin dia pakai tudung rimas ke, dia kena minta izin suaminya. Kalau suaminya tak izin, tak boleh. Suami kalau nak tengok isterinya berambut panjang, supaya ada beza lah sikit dengan lelaki. Dia dah biasa tengok lelaki rambut pendek, dia nak tengok ada kelainan. Jadi ikut kehendak suami. Kalau tak ikut kehendak suami, dia potong juga pendek, derhaka pada suaminya. Khalas. Ya. Bab yang keempat, Babu maja'afi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah SAW menyikat rambut. Ya. Mana tokoh besar di dunia ni cara sikat rambut dia. Macam mana Socrates sikat rambut, macam mana Plato, macam mana Shakespeare sikat rambut, macam mana Isaac Newton sikat rambut, macam mana Benjamin Franklin sikat rambut, macam mana Michael Faraday, macam mana Thomas Alva Edison sikat rambut. Macam mana Albert Einstein sikat rambut? Ada tak artikel khusus Albert Einstein? Tesla, macam mana mereka sikat rambut? Ya. Nabi SAW terperinci. Kenapa? Para sahabat memahami bahawa apa sahaja yang ada pada diri Rasulullah itu sebahagian daripada agama. Ia sepatut sesuatu yang dipautkan pada hati kita, bagaimana rupa paras Nabi SAW. Hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, hadatsana Ma'an Ibni Aisyah, hadatsana Malik bin Anas daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, aku menyikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku sedang haid. Penting sebab orang zaman dulu perempuan ni bila haid saja memang terus diisolatkan, diasingkan, dipinggirkan, tak boleh, hatta tak boleh khidmat pada suami dia. Begitu sekali. Dia tak boleh masak. Orang kotor tak boleh masak untuk lelaki suci. Kotor buat cara kotor, duduk saja dalam bilik. Mandi pun tak dibenarkan, duduk saja. Buang air semua dalam bilik. Sebab tu dalam sejarah ni, perempuan haid kalau lepas habis haid ni biliknya busuk, kena bersihkan. Lihat bagaimana Islam memartabatkan wanita. Rasulullah sengaja ketika ini Rasulullah sedang beriktikaf ya. Beriktikaf ni memang Rasulullah tak keluar daripada masjid. 10 hari terakhir Ramadan baginda tak keluar masjid. Walaupun rumah baginda sebelah masjid, baginda tak masuk rumah. Ini suluk. Tinggalkan rumah, suluk dalam masjid. Nama lainnya, nama fikahnya i'tikaf. Maka Nabi SAW pergi di tepi pinggir rumahnya, kerana rumah baginda tu ada
ada tingkap baginda tu kalau buka memang nampak tu Masjid Nabawi kan. Pintu daripada luar sana, pintu daripada luar, tapi sebelah masjid ni dia tak ada pintu tapi dia ada tingkap tu buka memang tu nampak masjid. Jadi Rasulullah pergi di tepi tingkap tersebut kan, dan baginda hulurkan kepala baginda supaya Siti Aisyah menyikatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tanda Islam memartabatkan wanita dan betapa romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suami kita tak pernah halakan kepala dia pada kita, kita sendiri ambil sikatkan dia. Biarlah kita mulakan dulu. Jangan tunggu dia. Ya. Kalau dia dah tak ada rambut, picit-picit lah kepala dia tu. Picit-picit. Romantik rumah tangga ni Rasulullah ajar, biarlah romantik, jangan kering-kering sangat. Nabi SAW ni tengah dalam ibadah ni, Ramadan ni, tengah ibadah hebat, tapi Rasulullah tak lupakan keromantisan dengan isterinya. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Ar-Rabi' bin Sabih daripada Yazid bin Aban Ar-Raqashi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambut dan janggutnya dan banyak menutupi kepalanya sehingga penutup kepala itu berminyak, seperti pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam itu pakaian penjual minyak kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam ni sangat particular dalam mengapply minyak pada rambutnya. Sebab baginda rapi. Minyak zaitun, minyak apa? Minyak zaitun. Baginda sentiasa meminyakkan rambutnya dan juga janggutnya. Sehingga baginda sentiasa ada kain tutup kepalanya untuk lapik minyak tersebut. Sebab baginda kan nak pakai kopiah, pakai serban kan, supaya minyak tersebut tak terlalu efek kepada serban tersebut. Baginda ada macam satu handkerchief yang tutup rambut tersebut supaya dia dilapik antara serban dengan rambut. Kadang-kadang menitis juga, minyak zaitun tersebut kadang menitis dan terkena pakaian Rasulullah SAW. Itu yang para sahabat mengatakan kadang-kadang pakaian Rasulullah ni seolah-olah pakaian penjual minyak sebab kesan-kesan minyak yang terjatuh. Padahal itu adalah sebab Rasulullah sangat particular dalam pemakaian minyak zaitun pada rambut dan juga janggutnya. Rapi. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abul Ahwash daripada Ash'ath ibni Abi Sya'sa daripada ayahnya, daripada Masruq daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyucikan diri. Apabila hendak bersuci juga mendahulukan yang kanan ketika menyikat rambut apabila hendak bersikat, dan mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal apabila hendak bersandal. Jadi baginda SAW suka mengutamakan tayammun. Apa itu tayammun? Mendahulukan yang kanan, mengutamakan yang kanan berbanding kiri. Sebab apa? Kanan ni lambang tuah, kanan lambang laki, kanan lambang keberkatan. Bahkan perkataan yamin, bahasa Arab tu kan, tangan kanan dia panggil yumna. Yumna ni maksudnya keberkatan, daripada perkataan yamin. Tu negeri Yaman. Yaman tu maksud dia keberkatan. Yaman. Maksud Yaman selain daripada kanan maksudnya berkat. Jadi berkat dengan kanan memang berkait antara satu sama lain. Sebab sesuatu yang berkaitan dengan kanan Rasulullah lebih utamakan sebab dia berkait dengan keberkatan. Jadi di situ Rasulullah mengajarkan kita untuk beroptimistik. Melakukan sesuatu dengan mengharapkan tuah dan nasib yang baik kepadanya adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. To take a good omen in English. To take a good omen. Ada satu perkara yang kita nampak berlaku, oh ni tanda baik ni. Apa barangan
pertama yang awak jual oren. Oh, banyak ong lah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rasul kata Islam memasukkan kesialan. Memasukkan kesialan dalam Islam. Maksudnya buat ni, ni tanda sial ni. Ni gagak ni. Lalu atas rumah ni. Ni tanda sial. Burung hantu. Malam-malam. Ni tanda sial ni. Nyapu. Terkena kaki. Sial ni. Rasul kata Islam menghapuskan sial dan mensabitkan tuah. Orang Arab ada, Arab jahiliah dua-dua tu ada. Melakukan sesuatu mengharapkan tuah dan berlaku sesuatu kerana menganggap benda tu membawa kesialan. Benda tu ada. Tapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah mengekalkan yang tuah dan menghapuskan konsep sial. Konsep tuah terus berlangsung dalam Islam. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, kita anggap ada kebaikan padanya. Itu salah satu bentuk sangka baik kepada Allah ya. Sebenarnya suatu sangka baik kepada Allah. Dan sebuah diskusi Allah mengatakan ana inda zanni abdi bi. Aku di atas persangkaan hamba-Ku terhadapku. Ya. Maka apabila kita melakukan sesuatu, memberi nama sesuatu, maka kita harapkan tuah di sebaliknya. Kita berikan nama pada anak kita. Mudah-mudahan tuah di sebalik nama itu Allah Ta'ala kurniakan. Lepas tu Rasul kata beri nama yang baik-baik. Itu doa. Itu suatu bentuk optimistik supaya anak kita itu jadi baik. Ya. Saya tanya mak dengan ayah saya, siapa yang beri nama saya Iqbal? Sebab orang kawan-kawan kat sekolah ejek kita kebal. Ejek-ejek ni kat sekolah biasa ya. Pening kita budak-budak ejek-ejek ni. Saya antara mangsanya. Kita kebal. Kadang dalam kelas kalau cikgu cerita pasal kereta kebal, nanti semua tengok saya. Saya pun tak boleh nak kata apa. Kereta tank. Ada yang orang panggil kereta tank. Kadang yang next day tu bebal. Dia panggil bebal. Bebal. Semua yang berkaitan dengan Iqbal semua. Jadi saya balik jumpa mak ayah, siapa yang idea siapa ya beri nama saya Iqbal ni? Abah. Mak saya kata. Saya pun tanya Abah, dapat mana nama Iqbal ni? Saya tengok kat sekolah tak ada pun orang nama Iqbal. Saya lahir tahun 81. Waktu tu tak ada orang sangat nama Iqbal. Sampai sekarang pun yang sebaya saya memang jarang saya jumpa nama Iqbal. Kemudian baru. Jadi ayah saya kata dapat idea daripada satu orang ilmuwan daripada Pakistan, Sufi, ulama Sufi, ilmuwan, pemikir, nama dia Muhammad Iqbal. Oh, saya kata okey. Ilmuwan. Niat ayah. Ayah ni suka membaca. Daripada dulu memang dalam rumah dah memang ada library. Ada library di rumah ni memang ayah memang sangat partikular lah, pembaca. Jadi saya pun mula tengok apa nak mana Iqbal ni, apa mana Iqbal dalam kamus nama-nama anak orang Islam kan. Maksud Iqbal maju, mara, tampil ke hadapan, unggul di hadapan, begitu. Tak apalah, ni doa lah. Lepas tu saya dah tak kisahlah orang nak panggil saya kereta kebal ke bebal ke, lantak kau lah. Yang penting nama tu baik lah. Ayah saya ada niat yang baik ya. Mudah-mudahan anak dia ni jadi ilmuwan. Mudah-mudahan ya.
Rupanya sure enough, lepas saya masuk belajar agama, nama Iqbal ni sentiasa saya dengar. Baik ketika belajar di Hadramaut, sebab Habib Umar sentiasa guna perkataan Iqbal untuk orang yang maju menuju Allah. Selalu guna Al-Iqbal ala Allah. Habib Umar selalu guna. Sepanjang saya belajar di Afrika Selatan pun begitu juga. Kerana ketika saya belajar di Afrika, yang ajar saya ini Maulana daripada India dan Pakistan. Kalau mereka mengajar, mereka pasti akan memetik ilmuwan bernama Muhammad Iqbal tadi. Allamah Iqbal ne kaha kuch hota hai. Saya selalu dengar 7 tahun belajar Afrika, memang selalu didengar. Allamah ni orang yang alim bernama Iqbal ni berkata begini-gini, sebab dia banyak karang syair-syair yang hebat dalam agama Islam. Kemudian lepas habis balik ke tanah air 2013, saya mula masuk belajar universiti, belajar di tempat Profesor Nakib Alatas, dan memang dipelajari pemikiran Muhammad Iqbal ni, dipanggil Sufi Iqbal dia, sebab pemikiran dia banyak berkisar tasawuf, ya. Memang dikaji, dibincangkan, ya. Baik, Rasulullah menyukai yang kanan. Baginda bersuci, baginda utamakan yang kanan. Maksudnya kalau baginda mandi wajib, baginda settlekan belah kanan dahulu, ya. Begitu juga dengan wuduk, mana yang serentak lah, kan? Macam kumur, kita tak kumur belah kanan dulu, baru kiri. Itu serentak, kumur serentak, basuh pergelangan tangan pun serentak, basuh telinga pun serentak. Tapi yang jenis basuh tangan, kan, ini kanan dulu baru kiri. Kaki pun begitu. Juga mendahulukan kanan ketika menyikat rambut. Maksudnya baginda settlekan yang sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Dan juga ketika memakai sandal, pakai sandal capal kanan dulu, baru kiri. Ini ketika pakai. Ketika cabut, baginda cabut yang belah kiri dulu, baru kanan. Jadi kalau saya masuk dalam masjid, saya akan masuk kaki kanan, maka saya akan cabut dulu kaki kiri dan saya letak dulu di lantai, kemudian baru saya cabut kaki kanan dan melangkah ke masjid. Kalau saya tak buat macam tu, nanti saya nak kena akrobatik. Macam mana nak masuk kaki kanan? Tak apa, lantai bersih. Tak apa. Kalau tak nak juga pijak lantai, pijak dah kasut tu, atas selipar, ya. Bersih, dalam Islam ni asal segala perkara adalah suci, kecuali jika dah benar-benar yakin ada najis di situ. Ini hukum asal Islam. Tidak tahu yang ini, memang kita jadi was-was selalu nanti. Was-was. Hatta dalam tandas pun asalnya bersih, melainkan memang ada nampak kesan najis di situ. Buka-buka tudung, terlepas, alamak, jatuh, tandas ada najis. Bau-bau, tak ada apa-apa, tapi nak hilang, tandas ni kan kotor. Dibalik ke mana? Hukum fiqh, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak dapat disingkirkan dengan syak wasangka. Jadi ada najis ke tak ada najis tu masih syak wasangka. Yang yakin benda tu memang asalnya bersih, melainkan memang asalnya kotor, tempat yang asalnya kotor. Dia balik pada hukum asal tu, ya. Jadi tandas ni asalnya memang bersih, memang tak ada najis di situ. Jadi jika terjatuh, kita nak buat sembahyang. Jadi bila tak ada bau dan tak ada kesan apa-apa, maka diperbolehkan bawa sembahyang, sebab dia balik kepada hukum suci yang asal, ya. Jadi jangan terperanjatlah orang-orang pakai abaya tu mengheret-heret ni, macam mana ni sembahyang dia heret tatah dia entah-entah. Tu ada perkataan entah-entah. Tatah terkena najis, dia jadi penyapu Masjidil Haram ni, Masjid Nabawi semua seret abaya dia atas lantai, atas tanah. Lepas tu bawa sembahyang pula tu, tak tukar telekung lain. Asal hukum bersih, itu hukum fiqahnya. Tak tahu yang ini, memang pening nanti, pening, ya. Jadi boleh tak orang yang menyeret
atas lantai tu. Kadang-kadang perempuan kan memang kena labuhkan. Labuh itu terseret atas lantai. Orang Arab pelik dengan orang Melayu. Oh, senting-senting pakai kain. Ada banjir ke apa ni? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan aib. Senting-senting, nampak buku lali. Astagfirullahaladzim. Dia pening tengok kita. Perempuan pula sini pening tengok dia terseret macam tu. Tapi yang pening lagi, terseret tu sah kalau dia buat sembahyang. Segimana dia tahu dia tak seret atas najis, dia yakin dia lalu tempat suci, dah sah hukum asal. Hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Yahya bin Sa'id daripada Hisham bin Hasan daripada Al-Hasan Basri daripada Abdullah bin Mughaffal berkata, baginda Rasulullah SAW melarang untuk sering menyikat rambut kecuali bersekali-sekala. Bersekali-sekala maksudnya sehari selang sekali. Sebab apa? Di dalam bahasa Arab tu ani tarajjuli ila ghibban. Ghibban ni dalam bahasa Arab maksudnya selang sehari. Maksudnya baginda ni tak suka sikit-sikit sikat. Sebab tu ada konsep pakai kopiah. Jadi taklah nak kena berdandan je rambut tu, nak kena berselun je rambut tu. Lelaki ni dia ada kejantanan dia sendiri. Banyak lagi kerja kat luar sana daripada nak duduk depan cermin. Bagi perempuan lah duduk bersolek-solek depan cermin ni. Lelaki kadang depan cermin kadang mengalahkan perempuan. Nak betulkan jambul dia tu. Ya Allah, mana nak pergi pas nak pergi sekolah ni, mengalahkan perempuan kadang-kadang. Rasulullah tak sukalah lelaki nak bersolek-solek lama-lama depan kasih perempuan lah. Lelaki ni jantan, rijal, berani. Dia sekali-sekala. Rasulullah pun sekali-sekala. Tak sibuk sikit-sikit rambut, sikit-sikit rambut. Ya. Banyak benda penting nak buat. Ya. Hadis yang terakhir, hadatsana Hasan bin Arafah, hadatsana Abdus Salam bin Harb daripada Yazid bin Abi Khalid daripada Abi A'la Al-Audi daripada Humaid bin Abdurrahman daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya sekali-sekala. Kenapa datangkan dua hadis makna sama? Yang sebelum ni pun sama juga maknanya. Ni pun sama juga. Okey, dalam ilmu hadis, bila perawi berbeza, itu dikira sebagai hadis yang lain. Walaupun kita nampak sama je. Nabi SAW menyikat rambut sekali-sekala. Sebelum tu pun sebut juga. Tapi kedua-dua tu dah kira dua hadis yang berbeza sebab nama perawi berbeza. Kalau semua perawi sama kecuali satu perawi je pun berbeza, itu dah kira hadis yang lain. Sebab tu kita dengar ada ulama yang menghafal berjuta-juta hadis. Macam mana boleh berjuta-juta hadis? Padahal sahabat yang paling rapat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis semua tak sampai 10,000 hadis semua sekali. Tak sampai 10,000. Campur yang Sayyidina Abu Hurairah, campur Sayyidina Anas bin Malik, campur Sayyidina Aisyah, campur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, campur-campur semua tak lebih. Biasa tak lebih daripada 10,000 hadis. Macam mana ada ulama boleh 100,000, 1 juta hadis? Kerana apa? Kerana jalur periwayatan yang berbeza menyebabkan hadis tu dikira sebagai hadis yang berlainan. Jadi didatangkan juga ni sebagai penguat. Jadi penguat. Dia datang bukan daripada satu jalur, tapi jalur yang lain pun dia jadi penguat kepada fakta yang diketengahkan. Wallahu alam. Sampai di situ. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kecintaan kita melalui penambahan pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi pengajian Syama'il. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan kita dalam syurga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita diberi kemuliaan mendapat minum daripada tangan mubarak Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Kautsar. Moga dengan keberkatan baginda kita semua dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.